Assalamualaikum guys. Hari ni Abang Boy tak bawa korang pergi jauh-jauh. Dia dekat je. Abang Boy akan bawa korang ke negara jiran kita di sebelah selatan. Tak lain tak bukan Singapura. Abang Boy tak banyak cover kes daripada Singapura ni tau. Tetapi kalau start Abang Boy cover, korang boleh garanti lah, kes bukan biasa-biasa. Kes ni adalah berkenaan seorang pengamal ajaran sesat yang sanggup membunuh untuk memiliki kuasa sakti dan pertolongan daripada Dewa Kali. Dan yang paling tak boleh belah adalah mangsa korban dia adalah 2 orang kanak-kanak kecil yang tak bersalah. Seriously, kes yang berkaitan dengan budak-budak ni memang Abang Boy cannot. Level toleransi Abang Boy memang zero pasal benda-benda macam ni lah. Pada mak ayah yang ada anak kecil, korang kena dengar benda ni. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 25 Januari 1991, Singapura telah dikejutkan dengan penemuan mayat seorang budak perempuan yang berumur 9 tahun. Mayat tu ditemui di blok 11 di kawasan flat Tua Payuh. Forensik mendapati terdapat kesan-kesan serangan seksual di badan mangsa. Terdapat juga kesan ubat Dalmadom dalam sistem darah mangsa. Pada siapa yang tak tahu, ini adalah ubat untuk pesakit insomnia tau. So pada mereka yang tak boleh tidur malam, korang try lah telan ubat ni sepapan. Confirm korang tidur sampai raya haji tahun depan. Itu pun kalau korang bangun lah. So anyway, benda ni menandakan sama ada mangsa telah ditidurkan sebelum diculik, ataupun ada kemungkinan dia telah diberi makan dan minuman yang mengandungi ubat tu. Punca kematian mangsa adalah lemas. Mangsa telah dikenal pasti sebagai Agnes Ng, yang telah dilaporkan hilang sehari sebelum mayatnya ditemui. Agnes dikatakan baru saja habis sekolah dan tengah tunggu akak dia pick up untuk balik ke rumah. Bila akak dia sampai-sampai je, Agnes ni tak ada dekat tempat yang dia sepatutnya tunggu. Polis terus menjalankan siasatan. Seramai 250 orang telah diinterview oleh polis. Kok-kok lah diorang ni ternampak apa yang terjadi. Adik Agnes ni diculik pada siang hari tau. Tetapi yang peliknya tak ada seorang pun yang nampak. 2 minggu selepas tu pula, satu lagi mayat ditemui dekat area berdekatan. Kali ni mayat budak lelaki pula yang berumur 10 tahun di bawah sebuah pokok di antara blok 10 dan 11. Mangsa telah dikenal pasti sebagai adik Ghazali Mazuki. Sama juga, terdapat kesan ubat yang sama dekat dalam darah mangsa. Punca kematian adalah lemas. Menurut saksi, Ghazali dikatakan sedang bermain dekat padang permainan dengan 2 orang sepupunya. Masa tengah main-main tu, seorang anti datang mendekat dan mengajak si Ghazali ni untuk menolongnya mengangkat barang di sebuah rumah kawan. Dia akan bayar upah untuk Ghazali. Ghazali pun ikut je lah anti tu. Anti tu bawa ke sebuah teksi, dan itu adalah kali terakhir si Ghazali ni dilihat. Cuma kali ni lain sikit guys. Mayat Ghazali ditemui dengan hidungnya masih mengalirkan darah. Seperti adik Ghazali ni baru je meninggal. So polis pun ikut protokol lah, nak cek lah kok lah kawasan keliling tu ada bukti lain. Tahu-tahu je ada tumpuk darah, dan tumpuk darah tu mengarah ke satu kawasan. Polis pun ikutlah darah tu. Darah tu telah membawa polis ke sebuah rumah yang bernombor 467F di tingkat 7 blok 12. Inspektor yang pertama sampai, iaitu Inspektor Parera, mendapati yang pintu rumah tu terdapat bermacam-macam simbol agama. Ada tanda salib, ada cermin kaca yang ditulis dengan mentera yang pelik, dan juga sebilah parang pendek di atas pintu masuk rumah. Ketuk-ketuk je pintu rumah, inspektor tu telah disambut oleh seorang lelaki yang berpakaian serba kuning. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Uncle Lim, dan nama sebenarnya adalah Adrian Lim, seorang ahli spiritual dan juga seorang bomoh. Uncle Lim mengatakannya dia tinggal dekat rumah tu dengan isterinya, iaitu Catherine Tan Mun Cho, dan juga teman wanitanya yang bernama Ho Ka Hong. Masa berdepan dengan polis tu, Uncle Lim bertenang je guys. Dia tak gelabah langsung. Bila inspektor tu meminta kebenaran untuk cek rumah tu, dia bagi je. Tengah-tengah inspektor tu cek, dia terjumpa kesan tumbukan darah dekat depan bilik air.
Inspektor tu baru je nak tanya dekat Uncle Lim. Uncle Lim terus cakap yang tumpukan tu adalah daripada lilin merah yang diguna untuk upacara sembahyang pada pagi tu. Apa dia ingat polis ni belajar sampai tadika je ke? Confirm lah tahu beza antara tumpukan lilin dengan darah. So bila Uncle Lim ni dapat kesan yang dia tak boleh nak goreng inspektor tu, dan tu juga ada spin cerita. Dia cakap yang itu adalah tumpukan darah ayam untuk ritual keagamaan. Inspektor tu dah tahu dah yang si Uncle Lim ni kaki kencing. Inspektor tu meneruskan pencarian. Carilah punya cari. Dia terjumpa sekeping kertas yang mempunyai nama adik Ghazali dan beberapa detail peribadinya. Uncle Lim spin lagi guys. Dia cakap pula yang si adik Ghazali ni datang ke rumahnya bersama ayah dan ibu pada malam semalam untuk rawatan pendarahan hidung. Polis dah suspek dah si Uncle Lim ni. Cuma diorang tak ada bukti kukuh yang betul-betul dapat mengaitkan tempat ni dengan jenayah yang berlaku. Polis meneruskan pencarian. Pada masa ni lah yang polis perasan yang si Uncle Lim ni pergi ke tandas dan cuba untuk flush something. Cepat-cepat inspektor tu menghalang Uncle Lim. Dekat dalam mangkuk tandas tu terdapat segumpal rambut. Rambut tu kemudiannya telah dikenal pasti sebagai rambut Agnes Eng. Seorang anggota polis tempatan memberitahu kepada inspektor yang bertugas yang sebenarnya Uncle Lim terlibat dengan beberapa tuduhan kes. Dan siasatan kes tu masih berlangsung. Time ni lah perangai Uncle Lim yang tadinya bertenang dan banyak bercakap, tiba-tiba terus bertukar menjadi ganas. Dia mula marah-marah polis tu dengan mengatakan tuduhan tu dilakukan oleh seorang pelacur yang nakkan duit dia dan menuduh polis mengganggu tempat ibadah. Dah jadi macam tu, tak banyak cakap lah. Inspektor tu terus mengarahkannya rumah tu dipalang dan ketiga-tiga suspek ni dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. So untuk kita tahu apa sebenarnya motif pembunuhan kejam ni, kita kena tahu dulu siapa sebenarnya bomoh yang dikenali sebagai Adrian Lim ataupun Uncle Lim. Uncle Lim dilahirkan pada 6 hari bulan Januari 1942 di penempatan Street Settlement dalam keluarga yang sederhana. Nama sebenar dia adalah Lim Bao Long. Tak banyak yang diketahui masa zaman dia membesar, tetapi boleh dikatakan yang dia ni di antara budak-budak yang nakal. Dia selalu buat hal dekat sekolah dan dia juga dikatakan seorang yang panas baran. Ada je benda dia nak bergaduh. Boleh dikatakan hari-hari Lim akan dipanggil masuk ke dalam bilik pengetua. Disebabkan ini, Lim telah berhenti sekolahnya pada umur 14 tahun dan bekerja di jalanan. Macam-macam kerja lah dia buat. Ada suatu ketika tu, dia telah diambil untuk menjadi seorang informer untuk Jabatan Keselamatan Negara. So disebabkan inilah, si Lim ni agak familiar dengan cara polis ni menjalankan tugas. Pada umurnya 20 tahun, dia mendapat kerja di Rediffusion Singapore sebagai tukang repair alatan elektronik. Rediffusion ni adalah stesen radio Singapura pada masa tu. Dia bekerja kat situ selama 14 tahun. Daripada seorang tukang repair sampailah dinaikkan pangkat sebagai bill collector. Tugas utama Lim ni adalah untuk menguruskan pembayaran pelanggan dan juga customer service. Pada April 1967, dia telah berkahwin dengan cinta hatinya yang dia kenal pada zaman sekolah lagi. Dia telah convert kepada agama Kristian disebabkan isterinya dan dia telah menukarkan namanya sebagai Adrian Lim. Pasangan pengantin baru ni telah menyewa sebuah rumah yang bernombor 467F di Blok 12 Tua Payoh. Dan tak berapa lama kemudian, mereka telah dianugerahkan 2 orang cahaya mata. Dan kehidupan diorang ni beransur-ansur stabil. Lebih kurang lepas kelahiran anak kedua ni lah, Lim tiba-tiba berminat dengan benda-benda mistik dan supernatural. Kalau zaman tu, benda-benda tahyul ni memang orang suka gila kot. Apa saja masalah, orang akan cari bomoh. Tak kisahlah masalah cinta ke, masalah duit ke, masalah rumah tangga ke, sampaikan sakit demam pun diorang akan cari bomoh dulu. Kalau bomoh tak jalan, barulah diorang bawa jumpa doktor. Zaman sekarang pun ada lagi, cuma dah kurang lah. So disebabkan demand tu ada, maka ramailah bomoh-bomoh ni muncul untuk memenuhi kehendak orang ramai. Tak semua yang betul tau. Termasuklah Mamat Uncle Lim ni. Mula-mula Uncle Lim ni just ikut-ikut orang je. Dia nak tengok macam mana bomoh ni punya SOP. Lama-lama, dia pula yang pergi menuntut. Dalam banyak-banyak ajaran yang dituntut, dia lebih tertarik kepada Dewa Kali dalam ajaran agama Hindu dan juga Dewa Tai iaitu Pranang. Rumah Uncle Lim ni penuh dengan simbol-simbol dan patung-patung berhala daripada bermacam-macam agama. Ada tanda salib agama Kristian, ada patung Buddha, ada patung Dewa Kali dan macam-macam lagi lah. Sejak tahun 1973, Lim telah menawarkan perkhidmatannya kepada umum. Di antara klien dia adalah orang-orang tua yang nak minta nombor ekor dan yang paling tak awal adalah tuan rumahnya sendiri. Tak tahulah macam mana, mungkinlah tuan rumah ni pergi minta nombor, tiba-tiba kena first prize pula. Dan kebetulan si tuan rumah ni adalah kaki massage.
Dia pergi promotnya servis bomo ni kat amo-amo yang kerja dekat massage tu. Hei, memang ramai lah yang datang. Mula-mula tu mungkinlah dia jujur dalam mengubat orang. Tetapi lama kelamaan dah jadi lain pula. Mungkinlah si Uncle Lim ni dah tak tahan. Sampaikan dia sewa satu lagi rumah hanya untuk mengubat amo-amo ini. Dia bukan hanya minta duit imbuhan je untuk servis dia. Dia minta benda lain juga. Benda apa korang fikirlah sendiri. So salah satu teknik perubatan Uncle Lim ni adalah dengan menyucuk jarum yang mempunyai kesan jelaga kat dalam telur ayam. Dia buat pelan-pelan supaya telur tu tak pecah. Dan bila dia keluarkan balik jarum tu, dia cover lubang jarum tu dengan serbuk. So bila depan pesakit pula, dia akan ambil telur tu dan baca-bacalah mentera dia dalam bahasa Siam ataupun Tamil. Lepas tu dia akan pecahkan telur tu. Pecah-pecah, tengok-tengok ada pula kesan hitam dekat telur tu. So dia akan claim lah yang kesan tu bermakna pesakit tu ada orang dengki ataupun orang ada hantarkan sihir. Kalau klien tu lelaki, dia akan meminta upah untuk menghilangkan sumpahan tu. Tetapi kalau perempuan pula, dia guna teknik yang lebih jahat. Dia mengatakan yang kalau nak hilangkan sumpahan ni, pesakit perempuan tu kena melalui ritual yang memerlukan sentuhan dan urutan. Selalunya lah akan berakhir dengan serangan seksual. Uncle Lim ni dah siap-siap claim dah. Kalau nak kaya dan sentiasa muda, ritual ni kena diteruskan sekurang-kurangnya sekali sebulan. Tak cukup dengan tu guys, Uncle Lim ni pandai dalam manipulasikan perempuan yang lemah dan tersepit. Salah seorang mangsanya adalah Catherine Tan Mui Cho. Catherine dibesarkan dalam keadaan yang kurang kasih sayang. Keluarga Catherine lebih memberi perhatian kepada abangnya. Pada umurnya 13 tahun, Catherine telah dihantar ke sekolah yang berasrama. Satu-satunya tempat dia mendapat belayan kasih sayang adalah pada neneknya sendiri. Akan tetapi pada umurnya 17 tahun, neneknya telah meninggal dunia. So sampai ke besarlah yang si Catherine ni hidup tanpa ada yang peduli. Disebabkan ini, Catherine telah melarikan diri daripada rumah dan mula bekerja sebagai GRO. Disebabkan zaman membesar dia macam tu, Catherine mengalami depresi. So pada satu hari, rakan sekerja Catherine ni refer Catherine untuk berjumpa dengan bomo yang handal, iaitu Uncle Lim. Masa dia berjumpa dengan Uncle Lim tu, Catherine berumur 20 tahun dan desperate untuk mengubah nasibnya. Jumpa-jumpa je, terus si Uncle Lim ni berkenan pula. Dia berjaya memujuk Catherine untuk datang berubat dengannya untuk beberapa sesi dengan tujuan untuk mengubat penyakit depresi yang dialaminya. Kalau korang nak tahu, semua ni berlaku semasa Uncle Lim ni masih lagi mempunyai isteri dan anak tau. Mula-mula tu isterinya tak suspek apa-apa. Sampailah Uncle Lim menyuruh Catherine untuk tinggal di rumah bersama-sama dengan anak dan isteri. Dia siap bersumpah kot depan gambar Jesus yang diorang berdua tak ada apa-apa hubungan. Niat dia adalah untuk mudah mengubat penyakit Catherine ni. Dengan hati yang berat, isteri Uncle Lim membenarkan Catherine untuk tinggal bersama-sama dengan diorang. Tetapi diorang punya drama tak panjang guys. Tak sampai seminggu dah kantoi. Terkantoi macam mana tak tahulah abang boy. Tetapi disebabkan ini, isteri Uncle Lim telah membawa anak-anaknya keluar daripada rumah tu. Isterinya telah memfailkan cerai pada tahun 1976. Uncle Lim telah berhenti daripada kerjanya di Rediffusion dan berkhidmat sepenuh masa sebagai bomo. Dia punya income pada masa ni memang kencang gila kot. Satu bulan je dia boleh dapat di antara 6,000 hingga 7,000 Sing dolar. Pada tahun 1977, Uncle Lim dan juga Catherine telah mendaftarkan perkahwinan dorang secara sah. Ingatkan benda jadi okey lah untuk pasangan ni. Memang tak lah. Uncle Lim ni akan mendera Catherine sepanjang masa. Dia akan memukul, mengecam dan yang paling teruk adalah Uncle Lim akan menggunakan renjatan elektrik kalau Catherine ni buat apa-apa salah. Tak cukup dengan tu Uncle Lim juga telah memaksa Catherine untuk melacurkan dirinya. Dan segala income yang Catherine dapat daripada pelacuran tu telah diambil oleh Uncle Lim. Uncle Lim ni punya keji, dia siap menyuruh si Catherine ni untuk memujuk klien-klien perempuan yang datang berubat untuk tidur dengan Uncle Lim. Bukan klien je yang disuruh tau. Adik perempuan Catherine pun dia nak makan weh. Dua-dua beradik disuruh melacur. Adik dia berumur 16 tahun pada masa ni. Musibat gila kot perangai. Bila si Catherine ni terlalu depres sampai nak bunuh diri, Uncle Lim telah mendakwa yang benda-benda tu adalah disebabkan sumpahan ataupun roh jahat ingin merasuk tubuh Catherine. Dan cara Uncle Lim untuk menyembuhkan penyakit Catherine adalah menggunakan renjatan elektrik ke tubuh Catherine. Tetapi yang paling keji adalah bila si setan ni menyuruh si Catherine ni untuk melakukan hubungan seks dengan budak remaja dengan alasan Catherine boleh memelihara kejelitaannya kalau dia buat macam tu. Termasuklah dengan adik lelaki Catherine sendiri yang pada masa tu berumur 16 tahun. Memang gila weh. Sick tak ingat dunia.
Banyak sebenarnya yang si setan ni suruh si Catherine ni buat. Tetapi cukuplah setakat tu. Seorang lagi mangsa penipuan Uncle Lim ni adalah seorang wanita yang berumur 24 tahun yang bernama Ho Ka Hong. Ibu kepada Ho sendiri yang memperkenalkan Ho dengan Uncle Lim ni untuk menerima rawatan. Seperti biasalah, Uncle Lim akan menggunakan rawatan telur dia dekat anak beranak ni. Tiba-tiba si Uncle Lim ni berkenan pula dengan si Ho ni. Uncle Lim berjaya meyakinkan anak beranak ni supaya Ho datang berkali-kali berjumpa dengan Uncle Lim untuk menerima rawatan susulan. Dalam sesi rawatan susulan ni pula, si Uncle Lim ni pelan-pelan masuk jarum. Dia meyakinkan Ho yang Ho sebenarnya adalah anak luar nikah dan ibu bapanya mengamalkan seks rambang. Pada masa ni, Ho masih lagi isteri orang tau. Si Uncle Lim ni buat-buat macam dia boleh tengok masa depan si Ho ni. Dia siap cakap yang suami Ho ni akan melacurkan Ho dalam masa beberapa tahun akan datang. Setelah berjaya brainwash si Ho ni, Uncle Lim dengan pertolongan Catherine telah mengadakan satu majlis perkahwinan olok-olok dan menjadikan Ho ni sebagai seorang holy wife. Abang boy tak sure lah apa maksud ni. Rasanya holy wife ni mungkinlah isteri batin lah kot. So sekarang ni dia dah ada 2 isteri weh. Satu di dunia, satu lagi isteri alam batin. Gempak gila orang tua ni. Ingat suami Ho ni nak duduk diam je ke? Memang tak guys. Suami Ho ni bernama Lo. Dia pergi turun dekat rumah si Bomo ni. Dia nak juga tahu rawatan apa yang digunakan oleh Uncle Lim sampai ke isteri dia tak nak balik langsung. Uncle Lim tahu yang dia tak boleh nak makan si Lo ni. So Uncle Lim mengajak Lo untuk mengikuti sesi rawatan bersama-sama dengan isterinya, iaitu rawatan renjatan elektrik. Mula-mula tu Lo cakap tak nak. Last lepas dipujuk rayu oleh Ho, dia on je lah. Elok je masa nak on mesin tu, Uncle Lim setkan elektrik kepada setting paling maksimum. So benda ni telah menyebabkan Lo mati akibat renjatan elektrik. Tetapi Uncle Lim ni tak panik guys. Dia menyuruh Ho untuk laporkan kepada polis dan mengatakannya Lo mati akibat terpegang wayar kipas yang rosak. Bedah siasat pun tak dapat tahu punca yang sebenar. Dorang hanya tahu yang Lo ni mati sebab kena karen. Itu saja. So tak ada siasatan susulan telah dijalankan. Apa yang berlaku ni terlalu trauma untuk si Ho ni. Yelah weh, laki kau mati kena elektrik kot depan mata. Mau tak trauma? Ho telah dimasukkan ke hospital sakit jiwa dan didiagnos mengidap skizofrenia. Tetapi Ho masuk tak lama guys. Dalam beberapa bulan je, Ho berpindah balik dan tinggal bersama Uncle Lim dan Catherine. Catherine dan Ho ditugaskan untuk meyakinkan klien-klien perempuan lain untuk tidur dengan Uncle Lim. Kalau mana-mana yang degil dan asyik menolak ajakan Uncle Lim ni, ubat tidur akan dimasukkan dekat dalam minuman mereka masa rawatan tu berlangsung. Pada 19 Oktober 1980, seorang perempuan yang bekerja sebagai salesperson dari pintu ke pintu yang bernama Lucy telah berhenti di depan rumah Lim untuk menunjukkan barangan kecantikan kepada Catherine. Lim yang secara kebetulan ada di rumah mengatakan yang dia dapat melihat satu roh jahat berlega-lega di keliling Lucy. Uncle Lim offer untuk menghalau hantu tu. Lucy buat tak tahu je. Uncle Lim kemudiannya masuk kat dapur dan menyediakan minuman yang telah dicampurkan dengan ubat dalmadom. Bila Lucy dah tak sedarkan diri, Uncle Lim telah... Benda ni berulang selama berminggu-minggu guys. Uncle Lim siap ugut Lucy kot. Kalau Lucy bagi tahu kat siapa-siapa, Uncle Lim akan hantar hantu untuk membunuhnya. Yang si Lucy ni pula boleh pergi percaya. Alah bangang. Boleh dikatakan sekali seminggu serangan tu berlaku. Last Lucy ni tak tahan. Dia terus ke balai untuk buat report. Polis telah menahan Uncle Lim untuk membantu siasatan. Uncle Lim ni telah menyuruh isteri-isterinya memberikan statement palsu kepada polis. Yang kedua isteri dia ni pun ikut je cakap Mr. Lim ni. Diorang cakap tak ada apa pun yang terjadi masa Lucy ni datang ke rumah. Uncle Lim ni punya confident dia boleh cakap yang Lucy sebenarnya nak bersama-sama dengan Uncle Lim. Tetapi Uncle Lim yang tolak. Dia siap belagak lagi. Uncle Lim cakap yang perempuan susah nak menjauhkan diri daripada Uncle Lim. Gempak gila tu. Korang usah lah muka dia. Korang rasa handsome ke rasa nak taji dengan tumit? Aduh. Walaupun kes ni masih dalam siasatan, Uncle Lim dan juga Catherine telah dilepaskan dengan ikat jamin. Masa dekat rumah, Uncle Lim tiba-tiba mengelupa macam dirasuk depan 2 orang isteri dia. Uncle Lim buat-buat macam dia telah dirasuk oleh Dewa Kali dan mengatakan Dewa Kali marah gila dengan tindakan Lucy ni. Dan satu-satunya cara untuk meredakan kemarahan Dewa ni adalah dengan menyediakan korban. Korang nak tahu tak apa yang si Catherine dan Ho ni buat? Diorang pergi cari doh. Diorang mati-mati percaya apa yang Uncle Lim ni bagi tahu diorang.
Punyalah kuat si Uncle Lim ni punya brainwash. Uncle Lim ni telah reject beberapa budak atas sebab bangsa dan juga muka budak tu. Last, Uncle Lim sendiri pilih siapa yang patut menjadi mangsanya. Dia telah memilih Agnes Ng yang berumur 9 tahun. Agnes berada di luar pagar sekolah menunggu kakaknya untuk pick up. Uncle Lim telah berjaya meyakinkan Ho yang Agnes akan membesar menjadi seperti ibu Ho yang curang. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Agnes adalah dengan membunuhnya. Ho telah kidnap Agnes siang-siang buta tau dan membawa Agnes ke rumah. Agnes telah diberikan makanan dan minuman yang telah dicampurkan dadah dalmadom untuk membuat Agnes tak sedarkan diri sebelum Uncle Lim ni menyerangnya. Lepas si Uncle Setan ni puas, dia mengarahkan Ho untuk melemaskan adik Agnes di dalam tub mandi. Ketiga-tiga suspek telah menyumbatkan tubuh anak kecil tu ke dalam sebuah beg luggage dan membuang mayat tu berhampiran dengan lift di blok 11. Tak berapa lama selepas tu, Uncle Lim mula mencari mangsanya kedua. Tetapi kali ni dia nak lelaki pula. Ho telah berjaya mendapatkan seorang budak lelaki yang bernama Ghazali Marzuki yang berumur 10 tahun. Adik Ghazali telah diberikan minuman yang bercampur dengan dadah. Adik Ghazali telah diseksa. Jarinya telah dilukakan supaya Uncle Lim ni boleh menghisap darahnya. Adik Ghazali dipukul dengan teruknya sehingga kan dia muntah darah guys. Ghazali telah dilemaskan di dalam tub mandi. Tubuh anak kecil tu kemudiannya diangkat oleh Catherine dan Ho pada malam hari dan diletakkan di bawah pokok di antara blok 10 dan 11. Sementara diorang bawa mayat tu, diorang tak perasan tau yang hidung mangsa masih mengeluarkan darah. Darah ni lah yang polis dapat kesan sampai ke rumah Uncle Lim. Dipendekkan cerita, Uncle Lim dan dua orang dayang-dayangnya telah ditangkap dengan pertuduhan membunuh dua orang kanak-kanak. Dan disebabkan kes rogol yang masih lagi dalam siasatan, ketiga-tiga suspek tidak dibenarkan untuk diikat jamin. Perbicaraan ketiga-tiga suspek dijalankan pada 23 Mac 1983. Peguam bela untuk ketiga-tiga tertuduh ni langsung tak menafikan pertuduhan membunuh, tetapi diorang guna teknik lain pula. Dorang mempersoalkan kesihatan mental ketiga-tiga tertuduh. Uncle Lim telah didiagnos menghidap penyakit mild manic depression dan mempunyai keinginan seksual yang tinggi. Dorang buat klaim yang kalau si tuduh ni waras, dia takkan meninggalkan mayat-mayat mangsa berdekatan dengan tempat yang dorang tinggal. Pendakwa raya pula bawa pula pakar psikologi yang membidah statement peguam bela. Dia mengatakan yang Lim tahu apa yang dibuat. Dia plan daripada awal dan mengarahkan isterinya untuk kidnap mangsa. Uncle Lim bijak mengambil kesempatan dan manipulasikan mangsanya. Pakar mengatakan yang Catherine dan Ho terlalu rapuh dan takut untuk membantah segala permintaan Uncle Lim. So sama ada yang diorang percaya atau tak si Uncle Lim ni punya spin tak dapat dipastikan. Sepanjang 41 hari perbicaraan berlangsung, Uncle Lim ni memang kerek gila kot. Dia hanya akan menjawab soalan yang dia nak jawab je. Soalan lain dia akan jawab no comment. Itu je guys. Statement yang diberikan oleh Uncle Lim berubah-ubah. Ada satu ketika Uncle Lim mengatakan yang dia seorang je yang bertanggungjawab atas jenayah ni dan isteri-isteri dia langsung tak ada kena-mengena dengan kes ni. Catherine dan Ho lain pula cerita. Diorang jawab je soalan peguam dengan jujur. Kedua-duanya mengatakan yang diorang takut gila dengan Uncle Lim ni. Dalam pada masa yang sama, diorang sangat-sangat kagum dengan kebolehan mistik yang Uncle Lim ni claim. Kedua-duanya mengatakan yang diorang sedar apa yang diorang buat tu salah. Tetapi dalam masa yang sama, diorang tak nak membantah permintaan Uncle Lim. Pada 25 Mei 1983, mahkamah mendapati yang ketiga-tiga tertuduh tidak mengalami masalah mental dan ketiga-tiga tertuduh bersalah atas pertuduhan membunuh dua orang mangsa. Mereka bertiga telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan diorang. Catherine dan Ho kelihatan tenang je masa hukuman tu dibacakan. Tetapi Uncle Lim ni, dia tersenyum je. Ketiga-tiga tertuduh membuat rayuan, tetapi rayuan mereka telah ditolak. Hukuman gantung mereka telah dijalankan pada 25 November 1988. Menurut mereka yang berada di dalam bilik hukuman, Catherine dan Ho menangis teresak-esak dan menyesal atas perbuatan diorang. Tetapi si Uncle Lim ni, sampai ke tali gantung, dia hanya tersenyum je. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum Abang Boy melabuhkan tirai, Abang Boy nak bagi tahu something. Abang Boy ada buat channel membership untuk pada siapa-siapa yang nak membantu channel kecil ni untuk grow. Abang Boy spend masa berhari-hari untuk research sesuatu kes, dan sumbangan korang yang sekecil RM5 tu sangat-sangatlah membantu. So apa yang korang dapat?
korang akan dapat tengok tayangan awal sehari sebelum video ni dipublish kepada umum. Lagi satu, korang akan dapat diskaun 20% untuk future merchandise channel Bamboy TV ni. Dan dari masa ke semasa, Abang Boy akan upload phone wallpaper special untuk korang yang join membership. Ini bukan paksaan tau. Kalau korang join, Abang Boy ucapkan terima kasih sangat-sangat. Tetapi kalau mereka yang tak nak pun tak apa, Abang Boy okey. Korang tetap awesome. Abang Boy doakan korang diluaskan pintu rezeki korang dan dimudahkan segala urusan. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.